Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala manhajihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ketemu kita kembali pada malam ini, yang mana hari ini kita dah memasuki hari yang ke-20, berada di dalam tempoh perintah kawalan pergerakan. Dan dalam masa yang sama, kita sebenarnya semakin menghampiri Ramadan. Kalau dijadualkan, 1 Ramadan jatuh kepada 24 hari bulan April ini. Maksud katanya sudah tidak lama lagi, lebih kurang setengah bulan lebih sedikit, sehari dua, untuk berbaki bertemunya dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita di dalam bulan Sya'ban dan sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan tanpa wabak coronavirus, insya-Allah. Baik, yang dah ada boleh masuk. Sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu secara maya. Mudah-mudahan termasuk juga dalam himpunan majlis ilmu. Boleh tolong sebarkan ke grup-grup ataupun ke peribadi punya Facebook, untuk manfaat bersama. Tolong bantu, itu pun ada orang yang buat kebajikan, ad-dalu ala khairin kafa'ilih. Baik, insya-Allah malam ni kita sambung lagi. Malam ni dah masuk hari yang malam yang kelima. Kita bincang berkenaan dengan kitab Ayyuhal Walad karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang menghimpunkan 25 nasihat. Nasihat-nasihat orang-orang alim ni adalah nasihat yang sangat berguna. Dan nasihat mereka sangat dekat dengan kita. Baik. Bila malam yang kelima, maksud kata kita akan bincang berkenaan dengan nasihat yang ke-9 dan juga yang ke-10. Satu malam, 2 nasihat. Saya lupa nak salin pautan channel YouTube Zuhali Saiman. Yang lain-lain boleh tolonglah bantu kalau ada salinan pautan YouTube Zuhali Saiman, boleh tolong salin dan tampal di ruangan komen untuk yang lain yang belum lagi subscribe channel YouTube Zuhali Saiman, boleh subscribe untuk dapatkan koleksi kuliah-kuliah agama, insya-Allah. Sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan ini, PKP, insya-Allah. Baik, tanpa kita melengahkan masa, kita masuk kepada nasihat yang ke-9, yang mana nasihat yang ke-9 menekankan tinggikan himmahmu. Tinggikan himmahmu dan lawanlah nafsumu dan buatlah bekalan akhirat. Kata-kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pada wasiatnya yang ke-9, wahai anakku yang tercinta, jadikanlah himmahmu itu dalam meningkatkan rohaniyahmu, dan jadikanlah segala kegagalan itu berada di pihak hawa nafsumu, dan jadikanlah kematian itu hanya pada badanmu, kerana tempat tinggalmu ialah liang kubur, dan penghuni kubur sentiasa menanti kedatanganmu pada setiap masa. Maka jangan sekali-kali engkau datang ke sana tanpa bekalan. Yakni jangan kita mati nanti masuk ke alam kubur tanpa bekalan. Dan berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, badan kita itu tidak ubahnya laksana sangkar burung ataupun kandang binatang. Maka fikirlah baik-baik untuk dirimu, dan tentukanlah bagimu dirimu yang mana satu di antara 2 perumpamaan ini. Jikalau engkau laksana burung yang terbang tinggi, maka akan terbang dengan riang gembira apabila mendengar seruan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Surah Al-Fajr ayat 28, maksudnya kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai. Engkau akan terus terbang tinggi sehingga engkau akan hinggap di puncak pohonan-pohonan syurga,
yang tinggi ini, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, ihtazza arsyur rahman min mauti Sa'd ibni Mu'az. Artinya telah bergegar arasy Allah kerana kegembiraan ketika kematian Sa'ad bin Mu'az. Dan mudah-mudahan Allah melindungi engkau daripada menjadikan laksana binatang ternak seperti firman Allah, ulaika kal an'ami bal hum adal. Surah Al-A'raf ayat 179. Maksudnya mereka itu laksana binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang itu lagi. Maka tidak mustahil bahawa engkau berpindah dari alam dunia ini ke dalam jurang api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Dan adalah diriwayatkan bahawa Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala diberikan kepada beliau segelas air sejuk. Lalu beliau memegang gelas tersebut dan terus sahaja beliau pengsan. Apabila beliau telah sedar, lalu ada orang bertanya, kenapa tadi engkau jatuh pengsan? Beliau, Al-Imam Hasan Al-Basri menjawab, tadi aku teringat angan-angan ahli neraka, yakni penghuni neraka. Apabila nanti mereka berkata kepada ahli syurga, an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Surah Al-A'raf ayat 50. Artinya, limpahkan kepada kami sebahagian daripada air yang ada pada kamu, atau apa sahaja makanan dari rezeki yang telah diberi oleh Allah kepada kamu. Baik. Terima kasih kepada Amyan Kamran yang ada pautan subscribe. Baik. Jadi panjang sikit nasihat Al-Imam Al-Ghazali yang ke-9. Tapi semuanya berfokus kepada supaya tinggikan himmah kita dan lawan hawa nafsu dan buatlah bekalan hari akhirat. Di mana semangat kita, kita punya kesungguhan kita mesti ditinggikan dari sudut untuk meningkatkan kerohanian kita. Maksudnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk kita terus-menerus melakukan kebaikan. Kalau kita gagal melakukan kebaikan, bukan salah takdir, tapi adalah salah hawa nafsu kita. Jangan pula bila kita buat maksiat, nanti apabila kita buat maksiat, kita pun kata, bila ditanya, kenapa buat maksiat? Dan Allah Subhanahu wa taala dah takdirkan aku buat maksiat. Tak boleh, haram. Kalau siapa yang berkata demikian, dia mendapat dua dosa. Yang pertama, dosa buat maksiat. Yang kedua, dosa dia memfitnah, mendustakan atas nama Allah. Dan orang yang berdusta atas nama Allah ini adalah orang yang paling zalim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Dan siapakah yang terlebih mereka yang mengada-adakan pendustaan atas nama Allah. Kerana apabila kegagalan kita dalam buat amal ibadah dan kita jatuh ke lembah maksiat, melakukan perkara yang tak elok, itu semua nafsu kita. Kita sendiri yang tidak mengikut perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara salah satu kalau kita nak tarbiyah jiwa dan nafsu kita, disebutkan maka cukuplah menjadikan kematian itu hanya pada badanmu. Kematian ni sebagai satu peringatan. Nabi SAW pun sebut kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah, memadailah dengan kematian yang berlaku di sekeliling kamu sebagai peringatan. Kan berlaku kita terima khabar, contoh daripada hari ke hari adanya kematian yang disebabkan COVID-19, ataupun kita ada terima kematian rakan-rakan kita, kawan-kawan kita, ahli keluarga kita, ataupun jiran, masyarakat setempat kita. Jangan pula bila kita dengar kematian, kita pun mujur aku tak mati lagi. Jangan macam tu. Kematian yang berlaku, yang berdekatan dengan kita dan sekeliling kita, dan untuk kita adalah sebagai peringatan. Sudahkah kita mempersiapkan bekalan? Kerana orang lain telah ditentukan ajal oleh Allah lebih awal daripada kita. Maka kita pun bila-bila masa jika datang ajal yang telah ditentukan oleh Allah, maka kita akan juga bertemu dengan Allah. Persoalan dia, sudahkah kita membuat bekalan? Dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pun ada sebutkan, mereka yang tak nak mati akan mati, mereka yang nak mati pun akan mati.
Bezanya orang beriman dengan orang yang bukan beriman takut kemati. Orang yang tidak beriman takut mati kerana apa? Kerana habisnya keseronokan di dunia. Adapun orang yang beriman takut mati bukan takut kerana habis keseronokan di dunia, tapi bimbang sudah cukupkah amalan kita sebagai bekalan kita di akhirat sana. Jadi kebimbangan orang-orang kafir yang tak beriman kerana takut akan keseronokan dunia menyebabkan mereka benci kepada kematian dan mahu lari daripada kematian. Adapun orang yang beriman, kebimbangan mereka terhadap mati mengenai apakah telah cukup amalan sebagai bekalan menjadikan mereka tadi itu bersiap siaga untuk nak menuju kematian dengan memperbanyakkan amal ibadah. Itu beza. Orang yang beriman yang mahukan kematian tetapi bimbang dengan kematian kerana amalan mereka sudah cukup ataupun tidak. Dengan orang yang langsung tak nak kepada kematian, bahkan benci kepada kematian. Baik. Sebab apa dikatakan kematian itu pada badan saja? Ialah jasad saja yang kita nampak dimasukkan ke dalam liang lahat lubang kubur tadi. Tapi sebenarnya kematian ini adalah proses pemindahan alam. Daripada alam dunia kepada alam barzah. Untuk kita transit seketika sebelum kita dibangkitkan kelak untuk kita menuju ke padang dan mahsyar. Maka disebutkan, jangan sekali-kali engkau datang ke alam barzah, alam kubur itu tanpa bekalan. Kerana apa? Sebaik saja kita masuk ke dalam lubang kubur, kita pun tahu ada hadis yang menyatakan kita diiringi oleh 3 makhluk. Apabila kita ke lubang kubur dan apabila kita dah sampai ke lubang kubur, hanya 1 makhluk yang menemani kita. Apa benda yang 3 makhluk iring sama dan hanya 1 makhluk yang duduk bersama dengan kita? 3 makhluk tersebut iaitulah yang datangnya harta, datangnya ahli keluarga, anak pinak, saudara mara. Yang ketiganya adalah amalan. Yang tinggal bersama dengan kita di dalam lubang kubur adalah amalan kita. Adapun anak bini, sanak saudara, kawan-kawan, ahli jemaah qaryah akan berlalu pergi balik kepada rumah mereka masing-masing. Harta pun tidak dibawa masuk ke dalam lubang kubur, tapi akan diagihkan mengikut pembahagian pusaka sebagaimana yang telah ditentukan. Sebab itu dibawanya kata-kata Sayyidina Ali. Jadilah kita ni seumpama burung yang mana dunia ni hanyalah sangkar. Jadi bila kita dah keluar daripada dunia ni, kita terbang tinggi, seronok sebenarnya. Kematian bagi orang yang beriman ni adalah bukanlah suatu perkara yang dibenci, tapi adalah satu keseronokan. Kerana apa? Kerana disebutkan menerusi firman Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kerana kita nak kembali kepada Allah. Tapi nak kembali kepada Allah tu kena persiapkan amalan. Apa benda lagi yang belum kita buat amalan? Sedekah, infak, bacaan Al-Quran. Hari ni dah masuk 20, hari yang ke-20 PKP. Bagaimana amalan kita hari ni? Ada yang dah rasa bosan, ada yang dah jemu, ada yang dah baca Quran terhenti, ada yang tazkirah pun rasa Allah jemu nak habis kan. Jangan jemu dalam amalan. Hari ni punya tazkirah khas pasal COVID. Hari yang ke-20, tiap-tiap hari kita buat satu rakaman. Jangan boleh tengok dekat subscribe Zuhaili Saiman. Hari ni kita bincang 4 tip untuk terus beramal. Kerana kita yakin, dah sampai masa jemu. Kadang-kadang, ni nak boleh habis buat kuliah maghrib secara dalam talian. Tiap-tiap hari. Kadang-kadang datang bisikan syaitan. Rasa jemu lah. Nak boleh buat tiap-tiap hari. Alhamdulillah yang 30 wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i dapat habis. 30 wasiat 15 siri. Ni nak boleh habis 25 nasihat Imam Ghazali pun. Kadang-kadang datang syaitan nak bisik supaya jemu. Tapi jangan jemu. Kerana apa? Nabi SAW kata apa? Innallaha la yamullu hatta tamullu. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merasa jemu sehinggalah kamu jemu. Masuk jemu Allah tadi itu bukan masuk jemu seumpama makhluk. Allah Ta'ala ni senantiasa turunkan rahmat dan limpahan kurniaannya kepada seorang hamba. Sehinggalah seorang hamba itu sendiri berhenti daripada beramal, daripada nak mohon rahmat daripada Allah. Maka Allah Ta'ala tak turunkan pada dia. Jangan jemu. Ni nanti 10 hari bulan, 3-4 hari lagi. Berdebar-debar rasa. Pengumuman. Adakah dilanjutkan lagi PKP ataupun tidak? Nampak gayanya macam mana? Agak-agak. Komen sikit. Cuba sahabat-sahabat, teman-teman, rakan-rakan yang sedang menonton ni komen sikit. Agak-agak PKP kita ni lanjut lagi ke tidak? Bazar-bazar dah dibatalkan dah. Kat Selangor tak ada bazar Ramadan.
Negeri Sembilan tak ada bazar Ramadan, Terengganu tak ada bazar Ramadan, Sarawak tak ada bazar Ramadan, Sarawak juga tak ada bazar gawai. Mana lagi yang bazar-bazar Ramadan negeri yang dah confirm kata ditangguhkan? Rasa rata-rata dah tak ada kan. Agak-agak PKP kita lanjut lagi ke? Setakat ni masih lagi straight walaupun ada penurunan, alhamdulillah. Tapi kes masih lagi atas daripada 100. Walaupun alhamdulillah hari ini yang kes bilangan yang sembuh tinggi dah, tapi masih kena ingat kes yang baru tiap-tiap hari lebih 100 lagi. Dah kita pun dah cecah 60 lebih dah ni kematian. Agak-agak PKP kita ni sambung ke tidak? Kalau sambung lagi sampai Ramadan, dah nampak gaya kita kena sambung lah tazkirah Ramadan kita secara dalam talian, secara online. Tak apa, jangan jemu. Kalau dah itu dah ditakdirkan oleh Allah. Namun kita usaha, kita doa. Mudah-mudahan tak disambung dan tak dilanjutkan lagi. InsyaAllah doa-doa lah tuan-tuan. Sebab itu jangan jemu. Sebab itu, bila kematian ni bagi orang beriman adalah umpamanya burung yang berada dalam sangkar dia terbuka. Dia seronok boleh terbang kembali tinggi kerana itulah dia nak kembali kepada Tuhan dia. Itu beza sifat orang yang beriman ataupun dengan orang yang tidak beriman. Kalau orang yang tidak beriman, kes-kes baru hari masih belum bertenang. Zubair kita agak-agak tambah lagi ke? Wallahu alam. Kita cubalah, usaha, kita doakan InsyaAllah mudah-mudahan yang orang yang macai-macai PH ni jangan sangat politik banyak lah. Ganggu orang nak buat kerja COVID kan. Kalau ada kawan-kawan macam-macam politik itu, beritahu. Jangan nak poyo sangat buat politik ni. Kita tumpu buat COVID-19 ni. COVID-19 ni dulu kan. Hari ni macam-macam pandai pula pasal arak tu haram. Dah. Dulu 22 bulan tu dah berapa kali subuh dah tu. Tak tertutup-tutup juga. Macam-macam. Tak apalah, mudah-mudahan diterima hidayah. Kalaulah mereka sendiri tak nak hidayah, maka balasan Allah atas mereka. Jawablah di akhirat apa fitnah yang telah dibuat pada ulama' dan seumpamanya. Baik. Jadi Sayyidina Ali bagi perumpamaan, jadilah sebagaimana burung yang tadi tu, yang bebas dalam sangkar. Itulah perasaan orang yang beriman apabila kematian. Kerana apa bebas? Ya. Ni tengah ada anak datang. Ataupun ataupun jangan jadi. Kita kalau tak jadi seumpama burung yang berterbangan bebas daripada sangkar tadi itu, jangan jadi seumpama binatang ternakan yang Allah Ta'ala gelarkan mereka yang lebih teruk daripada binatang ternakan. Dah dapat dah. Bebek Okey. Baik jangan jadi seumpama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala binatang ternakan. Binatang ternakan. Baru jumpa dalil. Mereka baru jumpa dalil pasal arak dia. Yang mana lebih teruk daripada binatang ternakan. Kejap. Anis. Keluar. Main keluar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, baik. Jadi kalau kita tak jadi seumpama burung yang Anis ni datang, dia nak berkuliah sekali. Okey, main kat luar. Nanti sama-sama kita kuliah. Baik Baik. Nanti kalau kita ni orang yang tak bersiapkan amalan, masih terus berdegil ke dunia ni, ke akhirat ni, diumpamakan ulaika kal an'am balhum adal. Mereka lebih teruk daripada binatang ternakan. Kami nak kuliah online dilanjutkan. Amboi, Allahu Akbar. Macam-macam dah. PKP ni lah kalau lanjut lagi tak tahulah. Tadi petang dah disebutkan oleh Yang Mak Berhormat Perdana Menteri, ada yang suami pakai baju kelawar bini ya. Memanglah kelakar, tapi kalau boleh jangan ada lah walaupun benda tu kelakar dan ada. Kadang-kadang orang buat kelakar, tapi hakikat dia, minta maaf sebut tak boleh orang lelaki pakai baju perempuan. Maka benda tu dilaknat, menyerupai. Memang kelakar, tapi jangan buat.
Tu mungkin gurauan saja, tapi gurauan supaya beringat, jangan lepas ni pakak nak buat belaka, mentang-mentang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri cakap macam tu, pakak nak buat belaka pakai baju kelawar. Kena pula dia badan 4XL, bini dia M, mau koyak baju kelawar dia tu. Jangan buat. Sebab apa sahaja tindakan yang menyerupai jantina yang berbeza, sama ada gerak-geri, lunak suara ataupun pemakaian, jangan buat kerana dia termasuk dalam larangan yang dilaknat oleh Nabi SAW. Laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki. Baik. Jadi maka disebutkan berkenaan dengan kesengsaraan mereka yang kalau masuk dalam api neraka ni, memang ada dalam surah Al-A'raf apabila diceritakan orang-orang penghuni neraka ni, digambarkan mereka melihat penghuni-penghuni kat syurga ni. Kalau gambaran kita, analoginya penghuni neraka ni dia kat bawah lah. Dia lapisan bawah ni, dah sengsara dia. Penghuni neraka ni tingkatan ke atas-atas kan. Maka dia tengok orang-orang, dia nampak dah. Dia pun minta Allah, dalam neraka ni terlampau seksa azab. Kalau ada air minuman pun yang disebutkan air minuman yang bernanah, air minuman yang jijik, air minuman yang panas gelegak masuk dalam mulut kita, badan ni hancur lebur dalam ni. Ni di gambaran dia dalam neraka. Lanjutkan kuliah demi Al-Aqsa, takbir, Allahu Akbar. Jadi mereka punya sengsara, orang yang tak beriman ni, bila masuk dalam api neraka ni, mereka pun minta an afidu alaina minal ma', curahkan kepada kami air yang kamu ada kat syurga tu. Kerana apa dia minta macam tu? Tak tertahan seksaan dia. Tak tertahan. Mananya dah lah panas. Lepas tu dah kalau ada minuman pun, air minuman daripada nanah, jijik, panas gelegak, mau hancur belaka dalam rongga-rongga badan semua ni, ataupun apa sajalah ada. Nak kata begitulah sengsara. Begitulah sengsara. Sebab itu, kalau kita tidak mau jadi penghuni neraka, na'udzubillahi min dzalik, maka perbanyakkan buat amalan-amalan semasa di dunia ni lah. Kita nak buat amalan. Kerana mati sahaja terputus segala amalan. Dan juga dalam kita buat amalan, kita kena buat perancangan amalan yang berlanjutan. Jangan sahaja PKP je berlanjutan. Amalan yang berlanjutan. Maksudnya apa? Sekalipun kita mati, tetapi pahala, proses pahala tu tetap berterusan. Contoh yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak soleh yang mendoakan dia. Buat anak. Buat anak, tapi jangan buat anak saja. Kena tarbiyah dan didik anak supaya jadi anak yang soleh dan solehah. Senantiasa doakan kita. Yang ada ilmu, sharinglah ilmu, apa-apa ilmu bermanfaat. Ilmu fardu ain, ilmu ngaji, ilmu bacaan tajwid, ilmu yang apa sahajalah, ilmu perubatan, ilmu yang ada manfaat semua, yang selagi mana tidak bercanggah dengan syariat, adanya kebaikan untuk Islam, ajarkan. Jangan rasa, saya belajar bahagian bahagian apa? Bahagian pertanian. Rasa tak ada manfaat. Ada manfaat dia. Saya belajar bahagian sains. Ada. Gunakan ilmu tadi, ajar kepada orang. Supaya apa? Supaya kita mendapat manfaat. Contoh, ilmu memandu. Kan? Kalau kita ni mungkin ada adik-adik, ada sahabat-sahabat yang belum pandai mandu lagi. Kita ajar dia memandu. Sebelum dia ambil lesen tu. Sebelum dia ambil kelas mandu, ambil lesen, kita ajar dia dulu memandu. Nanti dengan sebab kita ajar dia mandu, dengan dia pandai mandu kereta tu, pandai mandu motor tu, dia pergi ke kuliah, pergi ke masjid-masjid, pergi surau-surau. Dengan sebab dia mandu. Siapa yang ajar dia mandu? Kita. Maka insya-Allah itu pun termasuk dalam ilmu yang dimanfaatkan untuk Islam tadi. Baik. Jadi itu nasihat yang ke-9. Nasihat yang ke-10. Nasihat yang ke-10 iaitulah berkenaan dengan bangunlah beribadat di waktu malam. Nasihat Al-Imam Al-Ghazali, bangunlah beribadat di waktu malam. Wahai anakku yang tercinta, seandainya ilmu semata-mata itu cukup bagi engkau dan tidak perlu kepada amalan, maka tidak ada faedahnya seruan suci di tengah malam. Kalau sekadar tahu saja tapi tak perlu amalan, maka tak perlulah ada perintah untuk bangun malam. Tapi perintah untuk bangun malam itu adalah apa? Untuk beramal. Nak kena laksanakan ibadah malam. Seperti disebutkan, adakah di sana orang yang meminta sesuatu? Adakah di sana orang yang meminta ampun? Adakah di sana orang yang bertaubat? Sebab apa bangun malam? Nak bertaubat, nak minta ampun. Dan
baru-baru ni ada satu laporan berkenaan dengan penderaan kanak-kanak meningkat sebanyak 57%. Banyak tu sepanjang 2 minggu tempoh PKP yang baru-baru ini. Dapat aduan. Maka tak tahu kenapa menjadi penderaan. Dan adakah tekanan emosi duduk di rumah? Boleh komen sikit, adakah duduk di rumah tekanan emosi? Bukankah selalu kita sebut rumahku syurgaku? Macam mana syurga tu boleh jadi jemu duduk rumah ni? Syurga dunia. Sebab tu ada jemu. Jadi tekanan. Ya memang. Walaupun dalam tempoh sekarang ni dari sudut tekanan ekonominya, dari sudut kurang kreativiti dalam kita bergaul dengan ahli keluarga masyarakat, ahli-ahli keluarga kita, menyebabkan berlaku tekanan. Tapi akhir sekali, berlaku penderaan ini adalah satu suasana yang tidak elok sebenarnya. Apatah lagi peningkatan yang disebutkan sebanyak 57%. Salah satu dalam kita nak urus tekanan emosi kita adalah dengan kita melazimi dan juga mendisiplinkan kita dengan solat malam. Kerana apa? Kerana dengan kita bangkit malam tadi itu, hakikat dia kita munajat, kita mengadu dan kita merintih kepada Allah Subhanahu wa taala akan masalah kita. Kita ada masalah dunia, setiap orang ada masalah. Namun kalau masalah tadi itu, kita yang berterusan merasakan kita yang kena pikul seorang, kita akan rasa berat. So, umpama kita pegang gelas air, kita pegang gelas air bukan berat mana pun. Kan? Pegang gelas air. Tak. Tapi kita pegang selama 13 jam. Lengoh tak tangan? Lengoh. Tapi kalau kita pegang benda buah, contohnya buah-buahan, apa-apalah, durian ke, rambutan ke, jambu ke, tak. Jadi kita pegang 5 kilo, kemudian kita letak atas meja. Berat tak? Tak berat. Sebab kita dah ada tempat dalam kita menyerahkan urusan tersebut. Tenang-tenangnya Syazwan. Syazwan, macam mana Syazwan? Clear tak? Okay, baik. Jadi begitulah urusan dunia kita. Ada bebanan, ada kita punya masalah. Namun bila kita semayang, kita merintih, kita mengadu pada Allah, psikologi kita, kita mindsetting kita, Allah tu ada. Kita ada Allah. Tempat kita bergantung, tempat kita mohon pertolongan. Allah Maha Kuasa nak selesaikan segala masalah. Kita tidak akan rasa berat pada bebanan hidup kita. Tapi masalahnya, kita tak mengadu pada Allah. Kita tidak menyerahkan urusan itu pada Allah, yakni tawakal. Kita hanya lihat kita yang mampu nak selesaikan masalah. Kita yang boleh selesaikan. Kita ni. Seolah-olah kita ni. Maka kita akan rasa berat. Tapi dalam masa yang sama kita usaha, kita tawakal, kita serah urusan pada Allah, kita merintih, merayu pada Allah. Maka dia tidak akan berat. Kerana apa? Kita ada Allah. Baik. Diriwayatkan bahawasanya sebahagian daripada sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in menyebutkan tentang keindahan kepribadian Sayyiduna Abdullah bin Umar, Ibnu Umar ni radhiyallahu taala anhuma di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mar rajulu huwa law kana yusalli bil lail." Artinya Abdullah bin Umar itu sangat baik orangnya, apatah lagi kalau beliau bangkit solat di waktu malam. Di antara sahabat-sahabat yang kuat mulazamah dalam solat malam ni antaranya Abdullah bin Umar, yakni Ibnu Umar. Bukan maksud kata sahabat lain tak bangkit, tapi yang disiplin kuatnya, salah seorangnya yang disebut oleh Nabi dalam hadis ni adalah Abdullah bin Umar. Dan Rasulullah SAW pernah berkata kepada salah seorang sahabatnya, "Ya fulan la tukthiri an-nauma bil-laili fa inna kathratan naumi bil-laili yada'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah." Artinya, wahai fulan, janganlah engkau terlalu banyak tidur di waktu malam. Kerana terlalu banyak tidur di waktu malam itu akan menjadikan seseorang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Banyak tidur ni menyebabkan fakir. Kerana apa? Kerana masa yang berlalu tadi itu disia-siakan, tidak dimanfaatkan. Bayangkan, kalau dia tidur lebih sejam, dalam sejam tu macam-macam ibadah boleh buat. Boleh dapat bacaan Al-Quran 1 juzuk, boleh dapat zikir, boleh dapat berapa rakaat dan seumpamanya. Sebab itu tidur kita siaga. Kita tetapkan untuk paling minimum 4 jam, jangan kurang. Tapi basicnya 6-7 jam lah. Kalau boleh disiplin 6 jam. Dan selain daripada tu, kita jaga waktu tidur yang kena tidur. Masalah kita ni, waktu tidur tak tidur, waktu tak tidur nak tidur. Itu yang jadi badan tak segar. Dia kena tidur waktu tidur dan kena berjaga waktu jaga. Bahkan kalau kita tidur awal, contoh dah awal sebelum tengah malam, dalam satu web tu dia menyatakan salah seorang ahli saintis
Perancis menyatakan siapa yang tidur sebelum waktu tengah malam, kualiti tidur dia 1 jam bersamaan dengan 3 jam kualiti dia. Tapi kalau ada urusan usrah, jangan pula buat alasan, Afsal tak datang usrah, tidur Ustaz, tidur awal. Masalah time usrah, kau tidur awal, time tak ada usrah tak tidur pun. Itu kadang-kadang jadi helah tu. Jadi kalau tak ada kerja apa sebagainya, memang Nabi pun sarankan tidur awal. Nabi tidak suka untuk bercakap-cakap selepas isyak, melainkan mereka yang ada urusan yang tak dapat elak. Ada usrah, ada program, ada musyarat. Tapi kita kawal lah masa. Kalau musyarat pun janganlah berderet-deret. Kadang-kadang kita bangga, Ustaz saya musyarat ni sampai pukul 3 pagi, power tak? Dia punya bangga pula musyarat berderet-deret. Kadang-kadang kualiti musyarat tak ada. Sebab itu fokus kepada agenda. Kadang-kadang mesyuarat kita ni yang tahap jawatan kuasa kampung ni lebih dahsyat daripada mesyuarat Dewan Rakyat. Dewan Rakyat pun ada agenda dia. Ada hari yang ditetapkan. Kita ni tak tetap. Agenda lari tah ke mana. Menyebabkan akhir sekali, bila mesyuarat waktu malam, maka dia mengganggu waktu tidur. Bila waktu tidur kita tak kualiti, kita nak ibadah malam nanti tak berkualiti. Bila kita tak kualiti, macam mana nak menjadi pejuang agama Allah yang berkualiti? Itu cara dia. Maka kena kawal tadi itulah. Maka bangunlah malam. Kalau tak dapat sedikit, dapat banyak. Ada doa-doa yang diajarkan. Kalau kita terjaga waktu malam pun, kita boleh doa. Nescaya akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu. Ataupun paling-paling tidak, kalau kita terjaga waktu malam, hatta kita terjaga untuk bangun buang air di tandas sahaja pun, kita pergi buang air di tandas. Mungkin awal sangat pukul 2.30, kita kata nak balun tahajud, tak larat. Jadi nak balik tidur balik. Sebelum tidur tu kita mungkin istighfar seketika. Astaghfirullahalazim 3 kali. Kemudian tidur balik. Tak ada masalah. Ambil peluang. Kerana apa? Kadang-kala bantuan daripada Allah tu datang dalam keadaan yang tidak disangka-sangka. Baik nanti hati-hati ni Anis. Hati-hati akan jatuh barang kat sebelah ni. Baik. Wahai anakku yang tercinta, hendaklah engkau selalu mengingati firman Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjat bih. Surah Al-Isra ayat 79, maksudnya, dan hendaklah engkau bangkit solat tahajud pada sebahagian daripada waktu malam. Dan firman ini mengandungi makna suruhannya, dan firmannya lagi, wabil asharihum yastaghfirun. Surah Az-Zariyat ayat 18, maksudnya, dan di waktu sahur mereka sentiasa beristighfar akan Allah. Waktu sahur ni waktu bila? Waktu akhir malam. Waktu akhir malam. Sebelum daripada kita masuk waktu subuh. Itulah waktu sahurnya. Dan firman ini mengandungi makna syukur. Dan firman dia lagi, wal mustaghfirin bil ashar. Surah Ali Imran ayat 17. Maksudnya mereka yang berjaya itu ialah orang yang selalu beristighfar di waktu sahur. Mereka yang bangkit juga waktu malam tersebut. Kerana apa? Kerana nak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita terpaksa lanjut sikit kata waktu kuliah sebab nasihat yang ke-10 ni dipanjang. Tak apa. Siapa yang tak ada urusan, kita stay kejap. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu aswatin yuhibbuhallah, yuhibbuhallahu ta'ala, sautud diki wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa sautul mustaghfirina bil ashar." Artinya ada 3 jenis suara yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, suara ayam jantan yang berkokok. Kerana apa? Memperingatkan waktu subuh. Waktu pagi lah. Awal pagi. Suara orang yang membaca Al-Quran dan suara orang yang beristighfar di waktu sahur. Ini suara-suara yang mana menjelaskan kepada kita suara-suara yang memperingatkan waktu dan kelakuan yang baik. Waktu subuh, waktu sebelum akhir malam, waktu akhir malam, dan juga waktu amal ibadah, waktu bacaan Al-Quran Al-Karim. Baik. Dan berkata Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu angin yang berhembus di waktu sahur untuk membawa zikir dan istighfar kepada Tuhan, Raja yang Maha Perkasa. Jadi waktu malam ni tenang, kan? Kita bangkit sebelum subuh, setengah jam, sejam, ikutlah mana tahap kemampuan masing-masing. Kalau tahap tuan-tuan, tahap wali-wali mungkin lebih sikit, kan? Jadi waktu tu adalah waktu tenang, waktu udaranya pun segar, kan? Maka kalau kita beristighfar, kita munajat pada Allah pun senang kalau kita nak menginsafi diri, sehingga meleleh air mata kita, air mata keinsafan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dikatakan di waktu sahur ni waktu yang angin dihembuskan untuk istighfar, untuk kita bertaubat kepada Allah dan kita berzikir, untuk mudah, senang. Baik. Dan beliau berkata lagi, apabila bermula malam, maka
memanggillah suatu pemanggil daripada bawah arash, hendak para abidin segera bangkit. Ada suatu suara bawah arash katanya, kata Sufyan Sauri, para abidin, orang yang kuat ibadah, maka segeralah bangkit pada waktu malam. Maka mereka pun bangkit dan terus solat dengan solat yang banyak. Ini adalah amalan ibadah ulama-ulama terdahulu dan sekarang, salafus soleh dan juga ulama-ulama sekarang ni yang memang cukup tekankan berkenaan dengan ibadah malam. Tidak ada yang tidak menekankan. Bahkan kita tahu almarhum Tuan Guru Abdul Aziz Nikmat pun pernah sebut dia sedih ketika itu kerana dalam seingat dia ada setelah 1 tahun tu 3 hari dia tertinggal solat malam. 3 hari tertinggal solat malam daripada 365 hari. Dah, kita ni 3 hari je bangkit, baki tu tak bangkit-bangkit. Tu beza kita. Jadi orang-orang yang soleh ni, dia walaupun solat malam ni sebenarnya sunat ialah, dan dia sunat muakkadah, tapi dia tahu ibadah kualitinya sangat hebat kerana Nabi SAW tak tinggal. Dan apabila sudah berlalu separuh malam, memanggil pula suatu pemanggil, hendaklah para qanitin segera bangkit. Tadi abidin ni qanitin pula, orang yang kuat ibadah serta menjaga maruahnya lagi. Maka mereka pun bangkit dan terus solat sehingga sampai ke waktu sahur. Waktu sahur. Dan apabila datang waktu sahur, memanggil pula suatu pemanggil, hendaklah bangkit orang yang mahu beristighfar. Lalu mereka pun bangkit dan terus beristighfar. Dan apabila fajar sudah naik menyingsing, maka memanggillah oleh suatu pemanggil, hendaklah bangkit mereka yang lalai. Jadi orang yang lalai ni bangkit bila? Bangkit waktu lepas subuh. Astaghfirullahalazim. Bagaimana keadaan kita ni? Kita ni berada pada tahap yang mana? Kalau kita bangkit sebelum daripada subuh, alhamdulillah, sama ada kita abidin atau qanitin ataupun orang yang mahu istighfar, mustaghfirin. Tapi kalau kita bangkit selepas subuh juga, maka itu termasuk dalam kalangan orang-orang yang lalai. Kerana apa? Kerana waktu subuh ni banyak dia punya kepentingan tarbiyah dia juga. Hatta 2 rakaat sunat qabliyah sebelum subuh adalah khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisi dia. Lalu mereka pun bangkit daripada hamparan mereka laksana orang yang mati yang dibangkitkan daripada kubur mereka. Wahai anakku yang tercinta, adalah diriwayatkan di dalam wasiat Luqmanul Hakim bagi anaknya bahawa beliau berkata, wahai anakku yang tercinta, janganlah sampai ayam jantan itu lebih bijak daripada engkau. Ia berkokok di waktu sahur sedangkan engkau masih tidur lagi. Ayam jantan lebih bijak pada kita, bangkit awal berbanding kita tak bangkit-bangkit. Sedangkan yang disuruh untuk beribadah adalah kita manusia, bukan ayam. Taklifan ni adalah manusia. Ayam tak disuruh bangkit. Macam ni lah, macam jadi kecoh. Kita nak pelihara ayam, binatang ternakan, nak bagi binatang ternakan kita dengar Al-Quran 30 juzuk. Tak payah. Kita yang kena dengar. Sebab yang nama mukallaf ni kita. Mukallaf ni apa? Orang yang ada akal yang waras dan juga orang yang akil baligh. Orang yang baligh. Maka binatang dia tidak ada akal. Tak perlu nak sibuk-sibuk perdengarkan binatang tadi itu dengan 30 juzuk. Yang penting kita yang kena dengar, menghayati dan mengamalkan 30 juzuk. Dan sungguhlah sangat indah sekali gubahan syair yang bermaksud, sesungguhnya memanggil-manggil memanggil-manggil di kegelapan malam. Tersangkut-sangkut sebab tulisan Jawi lama. Ni tak percaya, tengok ni. Nampak tulisan Jawi tu. Kalau tulisan Rumi laju je insya-Allah. Ni tulisan Jawi lama. Sesungguhnya memanggil di kegelapan malam. Burung merpati yang bertingkar di atas dahan, bertenggeklah di atas dahan kayu. Ia terus sahaja memanggil-manggil sedangkan aku asyik dalam tidurku. Burung merpati lagi bijak daripada kita. Kita terus tidur, dia berjaga. Bohong, sebenarnya bohong aku demi Baitullah. Seandainya aku benar seorang yang asyik akan Allah, sudah tentu burung-burung tidak akan mendahuluiku menangis. Kita ni bohong banyak. Kalau betul kita ingat Tuhan, kita tidur kita dan kita akan bangkit malam. Tapi tak bangkit-bangkit, bohong banyak. Sebab itu, kita mengaku kita sayang ke Islam tapi bohong. Buat kerja Islam pun tak nak. Kadang-kadang ni, ni nasihat dia ni.
kita mengaku kita ni orang yang nak bantu dalam negara memutuskan rantaian COVID, tapi kita masih lagi duduk di luar. Bohong. Aku mendakwa bahawa aku seorang pencinta yang bersangatan dahaga untuk bertemu kekasih, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Namun kenapa aku masih belum pandai menangis seperti menangisnya binatang? Binatang bangun awal lagi daripada kita. Ayam lagi awal, binatang-binatang yang lain, isi dunia ini bertasbih kepada Allah, tapi kita sebagai manusia tidak bertasbih kepada Allah, tak bangkit bangun malam. Sebab itulah yang pernah ada seorang syekh ni ataupun tuan guru ni sebut, kalau betul kita ni penuntut ilmu agama Allah, nescaya kita tak akan tinggal semayang malam. Kan? Kadang-kadang kita ni mungkin petah berbicara, cakap keluar itu, cakap keluar ini, termasuklah saya ni kan. Tapi nak tahu betul ke tidak orang tu adalah penuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, talibul ilmi, salah satu kriteria dia adalah dia tak tinggal bangun malam. Astaghfirullahalazim. Muhasabah kita. Jadi ambillah pengajaran daripada nasihat Al-Imam Al-Ghazali tadi itu pada nasihat yang ke-10, bangkitlah malam, ibadah malam. Jadi bagaimana nak bangkit malam supaya kita boleh ada tenaga dan kecergasan daripada untuk bangkit malam? Yang pertama, sebelum kita tidur tu kita pasang niat, dan kita berazam sungguh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu. Yang kedua, kita juga boleh amalkan ayat-ayat atau surah-surah yang membantu kita untuk bangkit malam. Antaranya yang diajarkan iaitulah pada ayat 4, ayat yang terakhir dalam suratul Kahfi, bermula innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, sampai habis. 4 ayat terakhir suratul Kahfi amalkan, baca sebelum tidur juga, dan kita niat bangkit pada jam yang berapa. Dan yang ketiganya, kita sendiri kena setting jam loceng tadi itu 2-3 waktu yang mana untuk kita bangkit, supaya apa, kalau mungkin loceng yang pertama tak dengar, ada loceng yang kedua. Dan yang keempatnya, kita jaga waktu tidur. Sebelum kita tidur, pastikan kita tidur pada waktu yang betul, dapat kerehatan dia. Dan sebelum kita tidur, jangan banyak sangat berfikir hal dunia kerana akan memenatkan otak. Tetapi kita ambil peluang dengan kita baca Quran, zikir, istighfar, selawat dan tidur tadi itu. Minda kita yang terakhir adalah kita ingat tentang Allah dan kita ingat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa lagi lah tips-tips yang lain yang boleh diamalkan. Itu salah satu di antara tips yang kalau kita nak bangkit malam. Tapi yang paling penting juga, pastikan waktu tidur kita adalah pada waktu yang bersesuaian. Kalau kita ada urusan, uruskan urusan tersebut dalam keadaan yang baik. Saya daripada awal, daripada kat Mesir dulu, bila dilatih jadi kepimpinan sekalipun, saya paling tak suka kalau mesyuarat meleret-leret, tak fokus pada agenda. Jangan berbangga kepada panjangnya mesyuarat kita tadi tu, sedangkan poin yang sama diulang 10-11 kali. Cukup dengan kita bincang, dapatkan pandangan. Kalau ada perselisihan pandangan, kita buat undian dan kemudian kita tawakal kepada Allah, berazam atas keputusan yang telah dipilih. Ni kalau berderet-deret nak panjang, benda yang sama diulang 9-10 kali menyebabkan patutnya mesyuarat boleh habis dalam sekitar sejam setengah atau 2 jam, menjadi sampai 4-5 jam. Itu adalah bukan perkara yang bermanfaat, tapi itu adalah perkara kegagalan dalam menguruskan masa. Akhir sekali memberikan kesan kepada masa yang lain. Kerana apa? Kerana mengambil masa yang banyak, memenatkan kita, dan kita akan bertangguh kepada pertimbangan masa yang akhir sekali tidak berkualiti dalam pengurusan masa kita. Sebab itu susun urusan kita, hadkan masa dalam suatu urusan tadi tu, mudah-mudahan membantu dalam kita menguruskan masa dengan baik supaya tidak mengganggu waktu untuk kita tidur, untuk kita lena, membekalkan tenaga untuk tujuan kita bangkit semula pada akhir malam supaya kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa doa kepada Allah diberikan kekuatan untuk kita bangkit, kerana itu usaha kita. Adapun yang mengizinkan berlaku adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha berkuasa atas segala-galanya. Jadi sekadar itu saja. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk terus subscribe channel YouTube Zuhaili Saiman untuk dapatkan rakaman nasihat 1 sampai nasihat yang ke-8 yang kita dah muat naik ke dalam YouTube, dan juga dapat rakaman kuliah-kuliah yang lain, contoh tadarus dan tadabbur surah Al-Furqan, serta kuliah
15 siri berkenaan dengan 30 wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Terima kasih. Terus mohon doa kepada Allah. Mudah-mudahan tidak dilanjutkan PKP. Tapi kalau dilanjutkan PKP juga, maka itu takdir. Kita sabar dan kita berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.